Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kumpulan kami diberikan tugasan untuk membahaskan atau membincangkan tajuk tajuk topik 5 yang diberikan nama hubungan insaniah. InsyaAllah bila sebut pasal hubungan insaniah ni, kenapa tajuk ni kita ketengahkan? Kenapa tajuk ni khusus pembangunan personaliti unggul ni ketengahkan? Sebab yang pertamanya sebab dia ni sangat berkait rapat dengan topik-topik sebelumnya. Yang sebagai contoh, kita boleh lihat yang paling dekat sekali adalah tanggungjawab insan lah. Apa yang kita patut buat dekat diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat. Seterusnya, macam dalam pengenalan flat sendiri pun ada juga sedikit sebanyak menceritakan mengenai hubungan kita dengan manusia ni. Dan seterusnya, saya nak cakap sebab apa juga tajuk ni diketengahkan. Sebab kami ni sebagai pelajar pelajar generasi Z yang menggunakan kaedah pembelajaran secara alam maya ni sejak negara kita dilanda COVID-19, kami ni belajar dalam situasi berseorangan. Maknanya kita tak ada kawan sebelah, kita tak ada kawan sekelas kita, kita tak nampak cikgu kita. Jadi kurang interaksi ataupun pergaulan kita bersama orang tu. Jadi sebenarnya kaedah ni banyak sangat kelebihan dia. Sebab cara kita nak belajar tu tak terhad lah. Bila-bila masa je kita boleh belajar. Lepas tu medium platform yang digunakan tu tak ada had. Maksudnya kalau macam dalam kelas, mungkin kelas tu tak dapat guna ataupun ada masalah dan sebagainya. Tapi kalau melalui sistem kaedah pelajaran ni, amat mudah lah. Pelajar pun senang untuk dapat memperoleh maklumat dan juga memperoleh maklumat dengan mudah dan cepat lah. Tapi ada satu kekurangan yang boleh kita lihat juga selepas kaedah sistem pelajaran ini dilakukan. Antaranya adalah sikap individualistik dalam seorang pelajar. Yalah, kita dah terbiasa dengan seorang ni. Mungkin dia tak nak pun ada sikap individualistik tu, tapi disebabkan dah berlakunya perkara-perkara sebegini. Jadi sedikit sebanyak topik ini dapat membantu kita lah untuk tangani sikap individualistik ni. Dan seterusnya, dalam banyak-banyak urusan, dalam banyak-banyak sebab yang saya sebutkan tadi, antara yang paling utamanya ialah kita ni kena ada ilmu dan juga adab untuk berurusan. Ya. Sebab saya kata macam ni, saya ambil contoh lah imam besar, imam masyhur yang mana kita guna imam masyhur kita lah, Imam Syafi'i. Dia kata dia belajar dengan Imam Malik ni selama 20 tahun. Dan 2 tahun je dia ambil masa untuk belajar ilmu. Dan 18 tahun yang selebihnya dia ambil masa untuk belajar adab. Tengok betapa pentingnya adab ni dalam diri kita sebenarnya. Yang seterusnya, insyaAllah saya nak sebut apakah asas yang kita perlu tahu untuk kita nak beradab ataupun menjaga hubungan insaniah kita ni sesama kita. Yang pertamanya, saya cakap kita ni haruslah pakai topeng betul pada tempatnya. Maksud ayat yang saya cakap ni adalah macam mana kita nak berurusan, berinteraksi dengan orang yang lain kedudukan dengan kita. Saya ambil contoh yang lebih dekat lagi lah. Takkan kita nak samakan cara kita bergaul dengan kawan-kawan kita, dengan mak ayah kita, dengan murabbi kita. Cara layanan kita tu sama. Ada perbezaan sepatutnya kita ada kena ada perbezaan dia. InsyaAllah seterusnya saya akan serahkan kepada saudara kumpulan saya yang lain.
InsyaAllah cukup sekadar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, seterusnya saya akan membentangkan apakah kekurangan dalam adab berinteraksi dengan ibu bapa. Saya rangkumkan kepada 3 perkara. Yang pertamanya adalah persekitaran, yang keduanya adalah akhlak, yang ketiganya adalah cara pemikiran. Yang pertama adalah persekitaran. Kenapa persekitaran perlu dan penting khususnya kepada anak-anak? Kerana persekitaran yang baik akan membawa kepada perkara yang baik. Apabila persekitaran yang buruk akan bawa kepada perkara yang buruk. Sebagai contoh, apabila anak-anak berkawan atau bersahabat dengan kawan yang berakhlak mulia, berakhlak yang baik, maka begitu juga mereka. Mereka akan mudah terpengaruh apa yang dibawa oleh rakan mereka. Jadi seharusnya lah ibu bapa perlu mantau dan perlu mengawal dan perlu mengetahui siapa anak-anak mereka berkawan, kerana ini adalah salah satu punca apabila mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan ibu bapa. Antara salah satu sebabnya adalah kerana perangai kaum mereka tidak begitu baik. Maksudnya perangai kaum mereka menyebabkan anak-anak menjadi perangai yang tidak senonoh. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak ini adalah mencerminkan peribadi yang mulia. Jadi akhlak ini sangat penting dalam diri setiap seorang insan. Bagaimana kita ingin menjadi seorang yang berakhlak mulia adalah kita boleh tengok bagaimana cara kita komunikasi, cara kita berhadapan dengan ahli keluarga kita, terutamanya dengan ibu bapa. Jadi kalau kita berakhlak mulia, maka kita akan berkomunikasi dengan baik terhadap ibu bapa kita. Kita tidak memarahi ibu bapa kita, kita tidak meninggikan suara dengan ibu bapa. Walaupun dengan satu perkataan tidak boleh. Yang ketiganya adalah cara pemikiran. Cara pemikiran seseorang itu melambangkan jati diri mereka. Kalau itulah cara pemikiran mereka, mereka berfikir ibu bapa mereka ini adalah, maksudnya dah telah merapat dengan mereka, mereka boleh buat apa sahaja, mereka boleh panggil dengan sewenang-wenangnya, mereka panggil ibu bapa mereka. Sebagai contoh, mereka memanggil ibu bapa mereka dengan perkataan-perkataan yang tidak baik didengari, maka hal ini menyebabkan cara pemikiran inilah tidak sepatutnya berlaku pada generasi kini dan juga pada masa yang akan datang. Jadi macam mana kita ingin mewujudkan suasana yang berfikiran positif, mewujudkan satu pemikiran yang baik, akhlak yang baik, persekitaran yang baik, maka perlunya ada pendidikan dengan ruh ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya nak sampaikan tentang tajuk kekurangan adab berinteraksi dengan guru. Kalau nak saya senaraikan satu persatu, mungkin saya rasa sampai 2-3 slide pun takkan cukup. Tetapi saya nak sampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi first kali saya nak bangkitkan persoalan kenapa pelajar zaman dahulu berbeza dengan pelajar zaman sekarang dari segi adabnya dengan guru. Kenapa pelajar dulu dia lebih menggeruni gurunya, lebih menghormati gurunya daripada pelajar zaman sekarang. Mulanya saya nak ingatkan bahawa kita kena yakin tentang keberkatan ilmu kalau kita beradab dengan guru kita. Dan untuk menjawab persoalan itu, ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa akan ada 10 perkara yang akan ditarik oleh malaikat Jibril, dan salah satunya adalah keberkatan. Jadi sebab itu pelajar-pelajar zaman sekarang makin susah untuk menghormati guru masing-masing, sehingga ada yang sanggup tergamak
untuk melontarkan kata cacian dan makian kepada gurunya sendiri. Allahu Rabbi. Jadi saya nak ingatkan kepada semua pelajar supaya kita cuba untuk menghormati guru kita dan jangan sampai kita buatkan hatinya tersakit. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rahmi syali sadari wa yassirli amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang kekurangan dalam berinteraksi dengan pemimpin. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menerangkan tentang definisi pemimpin. Pemimpin ni adalah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin sekumpulan manusia atau sebuah organisasi. Okey, kita teruskan dengan keburukan jika tiada adab berinteraksi dengan pemimpin. Pertama sekali adalah tidak dapat mewujudkan komunikasi atau kemahiran interpersonal yang lancar. Contohnya adalah bila kita mengajukan pendapat antara satu sama lain, ia tidak saling memahami. Yang kedua adalah menimbulkan masalah seperti tidak puas hati, saling mengutuk dan berlaku perbalahan. Yang ketiga adalah tidak saling bekerjasama atau tolong-menolong, terutamanya apabila kita menghadapi masalah seperti di tempat kerja atau sebagainya. Oleh itu, seharusnya kita sebagai umat Islam mentaati pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara kekurangan dalam adab berinteraksi dengan sahabat, salah satunya adalah tidak menjadi pendengar yang baik. Kita ni bila kawan kita pilih kita untuk menjadi listener dia, nak jadikan kita tempat luahan masalah dia dan sebagainya kan, kita sepatutnya dengar betul-betul. Sebab apa? Dalam ramai-ramai orang dia pilih kita untuk luahkan masalah dia, means that kita ni dah jadi someone yang trusted person for her untuk luahkan masalah dekat kita. Saya ada seorang kawan ni, dia ada masalah mental health tau. And then bila saya tanya kat dia macam mana boleh kena masalah mental health semua ni kan, dia kata punca dia sebab dia banyak pendam masalah. Bila tanya kenapa banyak pendam masalah, tak cerita dekat semua orang macam tu, and then dia kata sebab dia ada je cuba untuk cari orang untuk luahkan masalah dia dan sebagainya, tapi kawan yang dia pilih untuk luahkan masalah tu tak dengar. Maksudnya dia tak dengar betul-betul apa yang kawan dia cerita. Dia pergi main info, and then cara respons dia dekat kawan saya tu seolah-olah katakan bahawa ujian aku lebih berat daripada ujian kau. Means that macam ujian yang dia tengah hadap tu tak valid, tak berat sangat lah untuk sampaikan dia rasa macam tahap macam tu. And then dia pendam masalah tu, sejak daripada tu dia pendam masalah tu, dan kesan dia sekarang ni ada masalah mental health. Dia sampai sekarang dia bergantung kepada ubat sahaja. So bila kawan kita pilih kita untuk jadi someone listener, untuk jadi listener dia kan, kita patutnya kena dengar elok-elok lah, kena dengar baik-baik. Sebab mungkin walaupun kita tak mampu untuk respons dengan baik kan, tapi kita jadi pendengar tu pun, itu pun sudah meringankan beban dia. And then yang kedua pula adalah tidak menasihati. Dia bila kita cakap pasal sahabat ni kan, semua orang akan terfikir sahabat ni nak sahabat sampai syurga. Jadi macam mana kita nak sampaikan sahabat sampai syurga tu adalah salah satunya ketika dia menasihati kawan kita lah kalau dia buat silap. Ada orang yang dia tak berani nak tegur kawan dia. Sebab apa? Sebab takut kawan dia marah, kawan dia kecil hati, and dia kawan dia menjauhkan diri. Ya, benda tu bila kita nasihat orang memang susah nak terima. Sebab apa? Dah dia buat silap, mestilah susah nak terima kan. And then kita kenalah tegur dia supaya dia tak ulang lagi kesilapan yang tu. And then bila kita dah tegur kawan kita tu kan, barulah kita capai maksud sahabat yang sebenar. Kita melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar sekaligus. Ada satu kisah ni kan, dia bukan kisah lah, tapi kita boleh ambilkan contoh teladan daripada Rasulullah SAW sendiri, di mana setiap seorang sahabat tu rasa macam dia dapat kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah. Sebab apa? Cara Rasulullah melayani para sahabat memang dengan penuh
kasih sayang membuatkan setiap seorang para sahabat tu kan rasa macam, oh aku ada tempat istimewa di sisi Rasulullah, oh Rasulullah sayang kat aku macam tu. Jadi kita sepatutnya ikut cara sebagaimana Rasulullah SAW melayani para sahabat dengan layanan yang istimewa. Allahu a'lam bishawab. Di sini serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Yang baik itu daripada Tuhan, yang buruk itu daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya adalah kekurangan adab dalam berinteraksi dengan pelayan kedai makan. Jadi saya akan huraikan ataupun berikan apakah faktor yang menyebabkan seseorang individu mempunyai kurang adab berinteraksi dengan pelayan kedai makan. Yang pertama adalah kurang rasa bersabar dan juga timbang rasa. Mungkin pada satu hari kita pergi ke satu kedai yang pelanggannya sangat ramai. Jadi mungkin makanan yang kita pesan daripada pelayan, dekat pelayan tu lambat sampai mungkin 30 minit, mungkin mencecah 45 minit. Jadi ianya akan menimbulkan satu perasaan amarah terhadap pelayan. Kita mungkin beranggapan pelayan tu tidak menyampaikan amanah dia ataupun tidak menyampaikan pesanan kita dan menyebabkan makanan kita tidak sampai-sampai. Tapi oleh itu kita kenalah timbang rasa dan mempunyai satu sifat toleransi, kerana pelayan ni hanyalah seseorang individu yang menghubungkan kita ataupun pelanggan dengan tukang masak. Jadi yang kedua adalah pemikiran kolot. Pemikiran kolot ni yang bermaksud pelanggan dan pelayan, dia memikirkan bahawa pelanggan dan pelayan ni tidak sama kedudukan. Oleh itu, dia rasa satu individu tu merasakan bahawa pelayan ni layak dicaci dan dimaki atas kesalahan yang mereka buat. Mungkin kesalahan yang dibuat oleh pelayan tu sikit, tapi kita perlulah ada rasa toleransi dan timbang rasa, kerana mungkin pelayan tu juga ada fitrah dia sendiri. Dia ada buat salah juga. Jadi kalau kita maki juga, kita mencaci juga pelayan ni, mungkin akan menyebabkan pelayan mudah terasa dan seterusnya berhenti kerja. Jadi saya serahkan kepada saudara ataupun saudari yang seterusnya.